Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Taala izinkan kita untuk kita berhimpun pada pagi ini di penghujung tahun 2023. InsyaAllah esok kita akan masuk tahun baru. Jadi maknanya kita jumpa tahun depan lah pula nanti kan. Alhamdulillah sikit. Jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini setelah 2 minggu tak bertemu, balik kampung, cuti sekolah kan. Jadi baru sampai hari Jumaat. Semalam pula ada beberapa jadual. Jadi hari inilah baru sempat kembali ke surau sini. Dan insyaAllah kita akan sambung kita punya perbincangan dalam 10 asas akidah Imam Al-Ghazali yang kita petik daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. 40 asas ataupun 40 prinsip dalam beragama. Kita bincang pada pertemuan yang lepas ialah prinsip yang kelima, iaitu prinsip iradah ataupun kehendak. Prinsip yang kelima ataupun bab berkaitan dengan iradah ini akan kita bincangkan agak panjang sikit. Sebab perbincangan yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali ni memang agak detail dan panjang. Cuma benda yang paling asas ataupun perkara yang paling penting sekali bab berkaitan dengan iradah. Iradah ni ialah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Yang kita bincang sekarang ni ialah sifat-sifat Allah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang wajib untuk kita tahu. Sebelum ni kita bincang tentang sifat ilmu. Wajib kita meyakini Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, iaitu yang maha mengetahui. Sekarang kita bincang sifat iradah. Wajib kita meyakini Allah Ta'ala itu memiliki kehendak yang mutlak, tanpa ada kehendak yang kita panggil apa? Kehendak yang tunduk dengan makhluknya. Sebab itu kita bincang bab iradah ini ialah bab kita meletakkan sifat kehendak Allah Ta'ala itu adalah sifat kehendak yang mutlak. Sebab itu sebelum ni kita bincang semua perkara yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ramai orang yang tergelincir dalam bab ni. Sebab apa? Sebab ramai orang yang akan membincangkan tentang bab keadilan Allah Ta'ala. Ramai yang kata kalau Allah Ta'ala berkehendak pada semua benda, maka mana letaknya keadilan Allah Ta'ala? Maka dekat situ kita kena faham kehendak Allah Ta'ala mesti mengatasi daripada segala perkara. Kita tak boleh nak ukur keadilan Allah Ta'ala dengan neraca akal manusia. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi kita belajar ataupun kita tengok ada beberapa peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita. Kita ingat tak kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam? Kan Nabi Khadir alaihi salam dia bunuh seorang budak. Pada neraca kita tak adil. Dan pada neraca kita ni benda yang kita panggil benda yang zalim. Tapi pada neraca Allah Ta'ala itulah yang paling adil, itulah yang paling baik sekali. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita semua perkara yang berlaku dengan kehendak Allah, semua berlaku dengan ilmu Allah, semua perkara berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu pun perkara yang berlaku di bawah kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah satu benda yang pincang ataupun satu benda yang berlaku tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kita bincang sebelum ni, kesemua qada dan qadar itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebijaksanaan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung sikit perenggan yang bawah berkaitan dengan bab kehendak Allah Ta'ala. Imam Ghazali sebut pada kita semua, seandainya manusia, jin, malaikat dan juga syaitan berkumpul untuk menggerakkan satu biji atom
di alam ini ataupun menghentikan gerakannya tanpa kehendak dan peraturan Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukan perkara tersebut. Sesungguhnya kehendak Allah Ta'ala tegak dengan zatnya dalam kesemua sifat-sifatnya. Dia sentiasa memiliki sifat berkehendak dan berkehendak dalam keabadiannya dalam mewujudkan sesuatu pada waktu-waktunya sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali, tanpa mendahului dan terlambat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kehendak ini adalah sifat kehendak yang sudah sedia ada tanpa ada permulaan. Itu sifat kehendak Allah Ta'ala. Beza dengan sifat kehendak manusia macam mana? Sifat kehendak manusia ini ada masa kita tak berkehendak. Ada orang dia tak berkehendak pada satu perkara sampai satu zaman ataupun sampai satu masa baru dia berkehendak. Ada seorang sahabat kami, dia dulu dia sangat anti panggil apa, anti bersukan ni lah. Dia kata buang masa sukan, baik baca kitab kan. Buang masa. Sampai satu masa usia dah lanjut, kemudian barulah dia tahu pentingnya bersukan. Dia pun jadi orang yang sangat suka bersukan. Maksudnya kehendak bertukar-tukar. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala berkehendak begitulah sejak awal lagi. Allah berkehendak menjadikan bumi. Begitulah bumi. Tidak ada istilah Allah Ta'ala ni macam kita. Kita ni akan berubah fikiran kita bila kita tengok. Bila bertambah ilmu kita, maka bertambah kehendak kita. Beza. Tapi Allah Ta'ala tak ada bertambah. Contoh Allah Ta'ala kata, aku ni macam berkehendak ada matahari lah. Dulu tak ada matahari, tiba-tiba macam molek ada matahari lah. Matahari tak ada. Memang matahari itu adalah kehendak Allah Ta'ala sejak azali. Sama juga dengan takdir kita. Takdir kita katakanlah, ni nak bagi tahu benda yang tak betul. Katakanlah, satu masa Allah Ta'ala takdirkan kita ini matinya pada usia 30 tahun contoh. 30 tahun muda sangat kan, biarlah contoh je kan. 30 tahun. Tiba-tiba sampai usia 30 tahun Allah Ta'ala kata, aku rasa macam nak matikan dia 40 tahun lah pula, tukarlah. Tak ada berlaku begitu. Allah Ta'ala berkehendak dia tu mati pada usianya yang 30 tahun. Kalau 30 tahun, begitulah 30 tahun. Tidak akan ada keterkaitan. Sebab ada orang silap faham. Semalam pun ada orang bertanya. Semalam ada kuliah di Salahuddin. Habis tu ada orang tanya tentang konsep takdir. Dia ada kaitan dengan sifat iradah Allah Ta'ala yang kita kena faham. Dia kata ada satu hadis yang menyatakan bahawa Nabi sebut siapa yang menyambung silaturahim akan ditambahkan usianya. Pernah dengar tak hadis tu? Siapa yang sambungkan silaturahim, maksud dia siapa yang nak usianya panjang, pergi banyak ziarah orang lain ataupun banyakkan hubungkan silaturahim. Siapa yang banyak bergaduh tu pendek umur lah gayanya kan. Gaduh ni. So jangan bergaduh lah, pendek umur. Tak ada, ngelawak itu kan. Jadi siapa yang nak usianya panjang, hubungkan silaturahim. Maka dia pun tanyalah, habis tu adakah Allah Ta'ala takdirkan dia usia 40 tahun? Tiba-tiba Allah Ta'ala tengok, dia ni sambung silaturahim pula. Aku tambahlah lagi 10 tahun. Kalau macam tu, seolah-olah Allah Ta'ala tu tidak tahu yang dia itu akan menghubungkan silaturahim pada usianya 20 tahun, kemudian ditambah lagi jadi 10 tahun. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala punya penetapan takdir itu bergantung kepada dia. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak ada kehendak yang mutlak. Sebab apa? Sebab kehendak ketetapan Allah Ta'ala itu bergantung dengan perbuatan manusia. Seolah-olah begitu yang dia faham. Dan hadis Nabi pun memang begitu. Jadi apa yang kita kena faham dekat sini? Yang pertama sekali, kalau sebut tentang takdir kematian, memang tidak akan ada perubahan. Kalau Allah Ta'ala takdir 70 tahun, 70 tahun lah. Tetapi yang dimaksudkan dengan siapa yang bertambah, siapa yang menghubungkan silaturahim, Allah Ta'ala akan tambah usianya. Maksud dia, yang tu Allah Ta'ala dah masukkan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Maksud dia, kalau ikut dia punya tabiat, tahu tabiat? Tabiat ni maksud dia bukan tabiat yang kita jumpa tu. Tabiat ni ialah kalau ikutkan kepada sifir kebiasaan dia,
dengan cara pemakanan, cara hidupnya, dia punya usia ni memang sampai 60 tahun je. Tetapi disebabkan dia buat satu amalan yang memanjangkan usia yang Nabi SAW sebut dalam hadis, iaitu dia suka mengeratkan silaturahim, maka Allah Ta'ala tambahkan usianya, tambah ekstra 10 tahun, contohlah 10 tahun. Maka yang menjadi ketetapan Allah 70 tahun tu memang dah termasuk dengan apa yang dia buat. Itu yang pertama yang kita kena faham. Sebab bila kita wafat ataupun bila kita mati ni dah ditulis saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan. 40 hari dalam kandungan. Sudah ditulis 40 hari ke? 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan. Dah tertulis dah kita ni mati waktu bila, rezeki kita banyak mana, dah ada dah. Tetapi yang kita kena faham, hadis tu nak cerita tentang Allah yang mengetahui tentang urusan takdir kita. Yang pertama. Dan takdir kita ni memanglah dia akan ada hubungan dengan usaha kita, tetapi pada hakikatnya yang memberi ketetapan adalah Allah Ta'ala. So kita kena faham konsep takdirnya begitu. Jadi bila kita bincang tentang iradah Allah Ta'ala, maka iradah Allah Ta'ala tu dia tidak akan ada terpengaruh dengan manusia. Maksud dia Allah Ta'ala tetapkan begini, manusia kata, ya Allah boleh tak tukar? Okeylah, aku tukarlah. Tak ada, dia tak ada istilah macam tu. Baik. Jadi habis tu kenapa kita berdoa? Kita berdoa tu adalah untuk kita menjalankan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala lah. Itu kita kena faham kenapa kita kena berdoa. Setengah orang bila sebut yang ni, sebab itu Imam Ghazali masukkan bab ni paling panjang sekali. Sebab bab ni paling orang mudah tergelincir. Sebab apa? Sebab tadi hadis tentang usia, tadi kemudian hadis tentang takdir kita telah ditetapkan pada usia kita 4 bulan dalam kandungan. Kemudian ada pula ayat Quran yang cerita tentang Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum selagi mana kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Maknanya kita kena gabungkan keempat-empat sumber ni, ketiga-tiga sumber ni, supaya kita faham betul-betul tentang konsep takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi konsep takdir yang pertama sekali Imam Ghazali nak kunci kita semua bagi kita mudah faham ataupun bagi kita tidak tergelincir akidah. Semua perkara yang berlaku semua kehendak Allah Ta'ala. Maknanya semua di bawah keizinan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang berlaku tiba-tiba Allah Ta'ala kata berjaya dia ya, aku tetapkan dia ni gagal, tiba-tiba berjaya. Tak ada. Semua di bawah kuasa Allah Ta'ala. Yang pertama, Imam Ghazali nak bagi kita faham kat situ. Yang kedua, bab berkaitan dengan adil tak adil Allah Ta'ala ni, kita kena letakkan semua perkara yang berlaku di bawah kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah hasil daripada kebijaksanaan dan keadilan Allah Ta'ala. Yang tu kena kunci, siap-siap. Kena kunci. Makna dia, yang Allah bagi tu adil. Tak ada istilah bahawa Allah Ta'ala ni tak adil, aku dah berusaha tapi Allah Ta'ala tetap tak bagi. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi pada masa akan datang. Ada. Jadi kena faham konsepnya begitu. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita semua tentang isu macam tu. Kemudian Imam Ghazali bagi tahu kepada kita semua tentang cara kita nak berinteraksi dengan iradah Allah Ta'ala. Baik. Ketahuilah, sesungguhnya masalah ini tempat tergelincirnya kaki. Maknanya ramai orang silap faham tentang konsep iradah Allah Ta'ala, konsep kehendak Allah Ta'ala. Sungguh telah tergelincir kaki ramai orang dalam masalah ini kerana sesungguhnya kesempurnaan alasannya diambil daripada samudra tauhid yang luas. Maksud dia, nak bagi faham tentang konsep iradah ini, dia adalah satu konsep yang kita kena faham dalam ilmu tauhid. Maksudnya kena faham dulu asas ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa dia? Ilmu kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita akan kenal perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak kenal sifat Allah Ta'ala, kita tak tahu Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maka kita pun kata, kenapalah Allah Ta'ala takdirkan begini? Sebab kita lupa Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi kena faham konsep Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa,
maka kita akan tunduk dengan takdir Allah Ta'ala. Baik. Sedangkan mereka mencarinya dengan kajian dan perdebatan. Sepatutnya nak faham konsep iradah ini mesti dengan kita berbalik kepada ilmu tauhid ataupun ilmu membesarkan Allah Ta'ala. Tetapi mereka mencari tentang konsep iradah ni dengan perdebatan. Perdebatan ni ialah mereka berbalah ataupun berhujah sesama mereka menggunakan logik-logik akal. Kumpulan Mu'tazilah dia berhujah, dia kata kalaulah Allah Ta'ala yang menetapkan kepada kita semua, maka tak adil lah kepada orang yang baru nak bertaubat, macam-macam benda lah yang nanti kita akan detailkan tentang perbincangan kumpulan-kumpulan yang sesat nanti. Ada kumpulan yang menetapkan bahawa Allah Ta'ala ini mesti adil dan dilihat adil. Sebagai contoh, dikata bahawa kalau semua dengan kehendak Allah Ta'ala, yang jahat kehendak Allah Ta'ala, yang baik pun dengan kehendak Allah Ta'ala, habis tu, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan syurga dan neraka? Dia bincang benda itu. Kalau semua di bawah kuasa Allah Ta'ala. Hak ni pula kata bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mentakdirkan kita berlaku begini, kita takkan boleh lari dan kita takkan boleh mengelak takdir Allah Ta'ala. Makna dia, kalau kamu, disilap faham, kalau kamu buat jahat, maka jahat itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kamu tak usah nak bimbang sangat. Kalau orang tanya kenapa kamu buat dosa, Allah Ta'ala dah takdirkan aku dosa. Jadi dia nak kata bahawa kuasa Allah mengatasi keadilan. Yang ni pula kata keadilan Allah mengatasi kuasa Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah jawab apa? Kita jawab Allah Maha berkuasa dengan keadilannya seimbang. Tak ada yang terlebih, tak ada yang terkurang. Itu yang kita kena faham. Baik. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum menjadi sesat setelah datangnya petunjuk kecuali mereka disibukkan dengan perdebatan. Mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil dan mentakwilkan, padahal mereka bukanlah ahli takwil. Ada orang yang menggunakan ayat Quran untuk berdebat ataupun untuk berhujah, menyatakan dia punya pandangan. Seandainya setiap orang boleh mencapai kemampuan mentakwil, tentulah Nabi SAW tidak perlu mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan doa, ya Allah, fahamkanlah dia dengan masalah agama dan ajarkanlah takwil kepadanya. Jadi ayat di sini Imam Ghazali nak beritahu kepada kita semua tentang kenapa berlakunya kegelinciran dalam bab iradah ini. Sebabnya mereka ni bukan sebab mereka terikut dengan fahaman mereka sendiri, tak. Mereka guna Quran juga. Mereka gunakan Al-Quran, tetapi mereka menggunakan Al-Quran itu dengan takwilan. Kita belajarkan konsep takwil. Takwil ni ialah kita lebih kurang macam tafsir juga takwil ni. Tapi takwil ni ialah kita membuat satu bentuk kefahaman yang bukanlah berbeza. Takwil ni ialah takwil ni ada dua. Satu takwil yang diterima, satu takwil yang ditolak. Takwil yang diterima ialah kita punya penafsiran, saya guna kaedah penafsiran lah. Penafsiran yang selari dengan hukum agama. Ada takwil yang tertolak, iaitu dia mentakwilkan satu perkara ataupun dia cuba untuk menghuraikan satu ayat Al-Quran tetapi bertentangan dengan konsep yang sebenar. Itu kita panggil mentakwil satu perkara pada luar konsep ataupun luar konteks yang sebenar. Jadi kegelinciran pada isu iradah ini disebabkan mereka mentakwilkan perkara-perkara di luar konteks. Mereka cuba untuk memesongkan ayat Al-Quran dengan takwilan-takwilan mereka. Sebab itulah ulama-ulama yang terdahulu mengajarkan kepada kita semua bahawa mentakwilkan satu perkara itu mestilah berdasarkan kepada pentafsiran para ulama. Kita tak boleh nak mentakwilkan ayat Quran dengan kita punya seronok-seronok kita. Maka
Sebab itulah kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi SAW keluar. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah, kemudian Nabi bertemu dengan kami. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah dan bertemu dengan para sahabat. Sedangkan waktu tu kami sedang berselisih tentang masalah qadar. Maksudnya zaman sahabat lagi dah ada perselisihan tentang masalah qadar. Qadar ni ialah takdir. Apa bentuk perselisihan pada zaman dahulu? Perselisihannya ialah antara perselisihan yang dibincangkan pada zaman sahabat ialah ada yang beranggapan bahawa takdir ini adalah hal urusan manusia sepenuhnya. Ada orang yang menyatakan bahawa takdir ini hanya terserah kepada Allah Ta'ala tanpa ada kita kekuatan untuk kita campur tangan. Berselisih. Mana satu hak betul. Maka Nabi SAW marah sehingga wajahnya yang mulia menjadi merah. Baginda bersabda, apakah untuk ini kamu diperintahkan? Atau untuk inikah aku diutus kepada kamu? Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah saat mereka memperselisihkan masalah ini. Aku telah menetapkan kepada kamu. Nabi ulang 2 kali. Hendaklah kamu tidak saling berselisih tentang takdir. Apa maksud berselisih ni? Maknanya orang terlalu berfikir-fikir tentang takdir. Apa benda yang selalu difikirkan? Persoalan kenapa. Maksudnya persoalan kenapa tu tak usah bincang sangat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita macam ni? Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita macam ni? Itu salah satu perbincangan tentang konsep takdir. Nabi bagi tahu, aku diutuskan bukan untuk menjawab soalan kenapa ni. Aku diutuskan untuk ajar kepada kamu untuk buat bagaimana. Kan? Kita terlalu sibuk tentang urusan kenapa sampai kita lupa tentang bincang tentang hal berkaitan dengan bagaimana. Ramai orang jadi kita panggil jadi masalah dalam kehidupan dia sebab fikir, kenapa aku macam ni? Kenapa aku tak jadi macam orang tu? Kenapalah anak aku tak jadi macam orang tu? Fikir tentang kenapa aku ditakdirkan begini. Nabi bagi tahu pada kita semua, aku diutuskan bukan suruh kamu fikir kenapa Allah buat begini, kenapa Allah tak buat begini. Itu hal Allah Ta'ala. Itu kehendak Allah Ta'ala, jangan fikir. Yang kamu kena fikir ialah apa yang aku utuskan kepada kamu, iaitu Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu konsep ibadah. So kita kena fikir bagaimana untuk aku melaksanakan ibadat dengan baik. Jadi kalau kita terlalu fikirkan tentang kenapa, maka hidup kita akan jadi stres. Ramai orang bermasalah mental zaman sekarang. Kan? Sebenarnya masalah mental daripada dulu lagi. Kan? Ada orang depression, ada orang anxiety. Sebab apa? Sebab terlalu fikir tentang kenapa. Kenapa ialah hal berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ada orang bila bincang tentang konsep takdir ni, ada seorang doktor di Bangi tu, dia cakap, tak usah fikir sangatlah. Dia kata, hidup kita ni ada 3 je. Kan? Benda yang dah lepas, benda yang akan datang, benda yang kita lalu sekarang. Hak tu je, 3 masa ni. Yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku sekarang, kita syukur je. Yang benda yang dah lepas, kita jadikan iktibar. Benda yang akan datang, kita jadikan satu bentuk pengharapan, doa pada Allah Ta'ala. Itu konsep-konsep yang kita kena faham. Jadi itu adalah perkara yang berkaitan dengan takdir. Maka Nabi SAW sebut, hendaklah kamu tidak saling berselisih tentang takdir. Maksudnya jangan terlalu mikirkan tentang kenapa Allah Ta'ala buat takdir begitu. Kata Abu Ja'far, dia berkata, aku berkata kepada Yusuf bin Abid, aku melewati suatu kaum yang saling berselisih dalam masalah takdir. Dia berkata, seandainya mereka sibuk memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan, nescaya mereka tidak akan berselisih dalam masalah takdir. Kata Abu Ja'far, dan dia berkata kepada seorang yang bernama Yusuf bin Abid bahawa dia lalu satu kaum yang saling berselisih tentang takdir, dan dia kata kepada mereka, kalau kamu sibuk bincang tentang dosa kamu, ataupun kalau kamu lebih memikirkan tentang dosa kamu, macam mana kamu nak kembali kepada Allah Ta'ala, kamu tidak akan fikir tentang takdir ni. Sebab takdir ni ialah
rahsia Allah Ta'ala. Rahsia Allah Ta'ala. Sebab itu Imam Ghazali bagi tahu kepada kita semua, takdir ini dikunci dengan kehendak Allah Ta'ala berdasarkan kepada ilmu dan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita kena faham, takdir ini tidaklah menafikan usaha. Maknanya usaha kita kena buat, tetapi kena faham satu konsep, usaha kita, sebab itu Imam Ghazali bagi tahu segala perkara yang berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan di sini ialah semua perkara yang berlaku kita perlu usaha, tetapi usaha kita tidak memberi kesan sedikit pun di atas takdir Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala menghukum usaha kita itu berdasarkan kepada ilmu dan keadilan Allah Ta'ala. Kalau kita usaha baik, Allah Ta'ala pasti, atau pasti itu maknanya Allah Ta'ala dengan keadilan dan juga ilmu Allah Ta'ala akan beri ganjaran dia. Kamu usaha untuk buat bisnes, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang setimpal dengan usaha kamu, dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu yang kita kena faham, konsep kehendak, keadilan, keilmuan Allah Ta'ala. Tiga benda ni kena faham. Makna dia usaha kita masuk dalam tiga konsep ni tadi. Tetapi usaha kita tu tak boleh mengganggu ketetapan yang Allah Ta'ala nak tetapkan. Sebab itu kita biasa dengar ungkapan ahli tauhid ataupun orang ilmu akidah, biasa kita dengar kan, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk orang yang berusaha sedaya mungkin, dia buat semua benda yang menepati prinsip-prinsip orang berjaya, tapi Allah Ta'ala nak bagi gagal juga, dia akan gagal. Maksud dia bukanlah Allah Ta'ala ni zalim. Maknanya nak bagi tahu dekat sini, kena faham konsep Allah yang memiliki kehendak mutlak. Yang tu nak bagi tahu tentang kehendak mutlak. Kebiasaan dia yang berlaku, kalau orang tu berusaha, Allah Ta'ala biasanya akan bagi dia kejayaan. Kebiasaan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan beri ketetapan kepada dia mengikut ilmu dan keadilan Allah Ta'ala. Pernah dengar tak satu lagi statement? Ni statement, kalau mengaji tauhid akan dengar statement ni. Statement, kalaulah Allah Ta'ala berkehendak orang kafir yang tak bertaubat mati masuk syurga, boleh tak Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga kalau Allah Ta'ala berkehendak? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab syurga Allah Ta'ala punya. Kalau kita nak fikir, kalau statement tu kita kena faham, statement tu bukan kita menyanggah Al-Quran. Statement ni nak bagi tahu tentang Allah yang memiliki ketetapan mutlak. Tetapi Allah Ta'ala tak masukkan orang kafir. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah beri ketetapan. Allah Ta'ala dah buat dah ketetapan bahawa aku tak nak masukkan orang kafir dalam syurga. Itu ketetapan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ubah ketetapan, boleh tak? Bolehlah, dia Tuhan. Kita siapa nak lawan ketetapan Allah? Kita tak boleh kata, ya Allah, macam mana ni atas syurga kamu kata lain, dekat syurga kamu buat lain. Allah Ta'ala cakap mudahnya, aku Tuhan. Ketetapan yang Allah Ta'ala buat tu Allah Ta'ala boleh ubah, tapi Allah Ta'ala tak ubah dengan keadilan Allah Ta'ala. Tu kena faham. Sebab setengah orang bila dengar mengaji akidah, bila dengar ada mana-mana guru yang sebut tentang Allah boleh sahaja memasukkan orang kafir ke dalam syurga, kita kata tak betul dah ustaz ni kan. Sebab apa? Sebab dah melanggar dah. Al-Quran kata lain, ustaz ni kata lain. Tidak, nak bincang tentang konsep iradah Allah Ta'ala. Sebab tu kena faham. Biasa disebut benda tu nak bagi kita faham tentang semua yang berlaku, semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada pilihan yang mutlak. Kita tak boleh nak kacau. Cuma Allah Ta'ala akan bagi dengan kehendak berdasarkan pada keadilan dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita jangan sibuk bincang tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita sibuk membincangkan tentang urusan takdir. Sama ada takdir yang sudah berlaku dan takdir yang akan datang. Apa yang takdir yang sudah berlaku? Sudah berlaku kita sebut tadilah. Kenapalah Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapalah Allah Ta'ala buat macam tu? Kunci dengan tiga perkara tadi. Kehendak, ilmu, keadilan. Yang masa akan datang pun sama. Macam manalah aku akan datang? Kita letakkan apa yang berlaku pada masa akan datang semua berdasarkan kepada kehendak Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Abu Ja'far tadi bahawa kalaulah seseorang itu dia
sibuk memikirkan tentang dosa mereka daripada memikirkan tentang masalah takdir. Maksudnya dia menyucikan jiwa mereka daripada masalah takdir, maka relung hati sebahagian mereka akan dipenuhi dengan cahaya yang berasal daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita biasa dengar ilmu tasawuf tu. Jadi saya nak bincang sikit lah, sebab kalau nak bincang tentang konsep ni berdasarkan kepada Imam Ghazali, dia akan pergi dalam ilmu tasawuf. Tapi Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita semua, kalaulah kita ini tak fikir sangat tentang takdir, kita fokus kepada menyucikan jiwa kita, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, kita akan mudah untuk nampak hikmah di sebalik takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan campakkan hikmah dalam hati kita. Tapi kalau kita sibuk fikir tentang urusan takdir, kita tak nak sibuk membersihkan diri kita tentang urusan dosa kita, maka sampai bilalah kita akan bermusuh dengan takdir. Kita akan bermusuh dengan takdir. Kenapa Allah buat gini? Kenapa Allah buat gini? Tapi kalau kita sibukkan bersihkan hati kita daripada perkara-perkara dosa, Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati kita tentang takdir dan juga hikmah. Sebab itu kita jangan pelik kalau ada orang yang diuji dengan Allah dengan seberat-berat ujian, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala campakkan cahaya hikmah dalam hati. Kita tengok ada kes viral bertahun-tahun yang dulu. Seorang lelaki yang dibunuh di Amerika kalau tak silap. Dibunuh, anak dia kena bunuh. Kemudian di mahkamah, dia dengan besar hati, dia kata, aku maafkan pembunuh tersebut. Kita fikir, macam mana boleh ada orang macam ni kan? Kita orang, anak lempang, orang lempang anak kita pun kita rasa bengang, rasa macam nak bakar rumah dia kan? Itu punya perangai kita. Orang Melayu ni kadang dia punya benci dia melampau-lampau kan? Slipper hilang, doa pelik-pelik, slipper aku hilang, ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri slipper aku, melampau-lampau kita kan. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita semua, tengok bagaimana kebesaran jiwa orang yang dicampakkan cahaya. Bila mana Allah Ta'ala uji, dibunuh anak, bunuh dalam keadaan yang kejam, pergi kat mahkamah dengan besar hati, aku maafkan kamu depan orang tersebut. Sebab apa? Sebab dia nampak ada hikmah yang lebih besar Allah Ta'ala telah pancarkan dalam hati dia mungkin. Wallahu a'lam. Jadi sebab itulah kata Abu Ja'far tadi, banyak sibukkan diri kita dengan kita membersihkan dosa-dosa kita. Hal takdir itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kena faham, bukan kita tidak berusaha. Bila kita serahkan takdir itu, maknanya kita serahkan hasil usaha kita pada Allah Ta'ala. Itu maksud takdir. Takdir ialah hasil usaha kita. Sebab kita cuma boleh berusaha. Yang memberi hasil adalah Allah Ta'ala. Yang kita serahkan pada Allah Ta'ala itu bukan usaha. Yang kita serahkan pada Allah Ta'ala itu ialah hasil usaha kita. Apa yang Allah Ta'ala nak beri, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abu Ja'far tadi, maka relung hati sebahagian mereka akan dipenuhi cahaya yang berasal daripada cahaya Allah. Minyaknya jernih sehingga hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Kemudian menyalalah cahaya itu di atas cahaya. Ni nurul ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia boleh nampak, bukanlah boleh nampak, tapi dia boleh nampak tentang hikmah takdir Allah Ta'ala. Yang ni kita tak boleh nak urai tinggi lah, sebab kita kena faham itu je lah. Sebab apa? Sebab kita ni, istilah yang digunakan oleh tok-tok kita, hanya yang merasai saja yang mengetahuinya. Saya pun tak tahu lah, kan? Cuma yang merasai saja yang tahu tentang bagaimanakah bila dicampakkan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berbagai penjuru alam malakut menjadi terang di hadapan mereka dengan cahaya Tuhannya. Apa dia alam malakut? Alam malakut ni ialah alam yang kita tidak boleh nampak dengan mata zahir kita, iaitu alam-alam berkaitan dengan alam malakut ni adalah alam malaikat, alam roh, alam jin. Imam Ghazali cuba bagi kepada kita satu signal ataupun satu petanda bahawa mereka ni akan nampak rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan buka hijab kita tentang rahsia Allah Ta'ala. Cuma rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bila Imam Ghazali sebut akan
teranglah alam malakut di hadapannya dengan cahaya Allah Ta'ala tersebut. Bukanlah bermaksud dia boleh tengok semua benda rahsia Allah Ta'ala. Tidak. Rahsia yang Allah Ta'ala izinkan dia untuk dia tahu. Macam Nabi lah. Nabi SAW dia boleh tahu tentang apa perkara pada masa akan datang. Jadi kita pun, orang soleh pun dibuka pintu hatinya untuk mengetahui. Ada setengah orang dia tak sukalah statement ni kan, kata ni melampau ni kan, ni macam nak mewalikan orang. Tak, kita bagi tahu ini benda yang berlaku kepada orang soleh juga. Orang soleh, Allah Ta'ala buka pintu hati mereka. Cuma kita kena faham konsep dia. Kita beribadat bukanlah untuk kita membuka pintu hati nak tengok benda-benda pelik-pelik. Tidak. Kita beribadat, kita menyucikan jiwa supaya hati kita itu bersih. Ada pun cahaya tersingkap segala perkara yang ada di hadapan mata kita, itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana tersingkapnya cahaya tersebut di hadapannya, lalu mereka pun memahami segala urusan sebagaimana adanya. Maka dia akan faham urusan takdir itu seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Dia akan faham, tetapi bukan dengan perdebatan. Dia tidak akan faham takdir dengan dia berdebat, dia fikir terlalu dalam tentang takdir. Dia tak akan jumpa tentang hikmah takdir. Yang dia akan jumpa takdir tersebut dengan dia menyibukkan diri dengan menyucikan jiwa. Kena faham konsep takdirnya begitu. Maka di sini Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita, sebelum dia masuk kepada perbincangan berkaitan dengan Qadariyah, Jabariyah ni, dia nak bagi tahu dulu pada kita semua dua benda penting yang kita bincang pada bulan lepas dan pada bulan ni. Yang pertama sekali, kunci takdir tersebut kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, konsepnya kena serahkan. Semua urusan takdir adalah pada Allah Ta'ala. Kita tak ada urusan nak campur tangan takdir Allah Ta'ala. Cuma takdir Allah Ta'ala tersebut berlangsung dengan ilmu dan keadilan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyibukkan masa ataupun menghabiskan masa kita memikirkan tentang apakah hikmah ataupun apakah yang akan berlaku pada kita, sehingga kita hilang daripada fokus tujuan asal kita untuk beribadat. Kata Imam Ghazali, serahkanlah urusan takdir pada Allah Ta'ala. Tak usah nak mikir banyak sangat. Yang kamu kena mikir ialah berkaitan dengan bagaimana untuk kamu membersihkan jiwa kamu daripada perkara-perkara yang dosa. Maka insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan campak dalam hati kamu itu ketenangan dalam menghadapi urusan takdir. Kita akan menghadapi urusan takdir Allah dengan jalan yang tenang, seperti mana ahli tauhid ataupun orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada mereka, beradablah dengan adab Allah dan berdiamlah apabila disebut-sebut qadar, maka hendaklah kamu menahan diri. Maksud dia, apabila nak bincang tentang takdir-takdir ini, kita kena ada adab. Maknanya jangan kita menyalahkan Allah, jangan kita membawa perbincangan yang terlalu mendalam, kerana ia adalah perbincangan yang tidak beradab pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak suka perbincangan berkaitan dengan ini. Sebab apa? Sebab perbincangan kenapa itu terlalu mendalam, sehingga boleh jadi dia akan membawa kepada ketidakberadaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, Sayyidina Umar pesan pada kita semua, bila ditanyakan kepada Sayyidina Umar tentang takdir, Sayyidina Umar kata, yang pertama sekali, bila orang tanya kepada Umar tentang sebutkan kisah tentang qada ataupun iradah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali Umar tak jawab, Umar diam. Bila didesak lagi, lalu Umar pun jawab, ia adalah lautan yang dalam, janganlah kamu menyelami dia. Jangan selam lautan dalam, sebab kamu akan tenggelam. Itu Umar pesan. Kemudian bila ditanya lagi, Umar jawab, ia adalah jalan yang gelap, kamu jangan lalu, kerana kamu akan ditimpa musibah. Kemudian bila ditanya lagi pada Sayyidina Umar didesak lagi, Umar pun menjawab, ia adalah rahsia Allah. Dia telah menyamarkan, dia telah memberikan kamu kesamaran tentang konsep takdir. Maka janganlah kamu menelitinya.
kata Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar nak beritahu pada kita semua, jangan meneliti konsep takdir. Maknanya kenapa dan kenapalah konsep kenapa dan apakah yang Allah Ta'ala akan buat pada masa akan datang. Tak fikir itu semua rahsia Allah Ta'ala. Yang kita kena buat ialah fokus kepada beribadat dengan kita kunci 3 perkara tadi: kehendak Allah Ta'ala, keadilan dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan masuk pada perbincangan Qadariyah dan Jabariyah. Yang ni berat sikit lah perbincangan ni kan. Nak kena hafal pula Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Jadi kita jumpa pada tahun depan lah. Apa lagi? Sila. Okey. Dia ada satu hadis, betul hadis tu. Nabi SAW sebut, tidaklah yang dapat mengubah takdir melainkan doa. Lebih kurang macam itulah dia punya mafhum dia. Maknanya Nabi nak bagi tahu pada kita semua, dengan takdir itu dia mengubah, dengan doa itu dia mengubah takdir. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengubah takdir tersebut, dia bukan mengubah ketetapan Allah yang azali. Sebab ketetapan Allah yang azali, seolah-olah kalaulah kita kata dengan doa tersebut Allah Ta'ala telah mengubah ketetapan yang Allah Ta'ala telah berikan pada ketetapan yang pertama. Seolah-olah kita nak bagi kita cakap Allah Ta'ala tidak tahu yang dia itu akan berdoa pada waktu sekian-sekian. Jawapan dia, Allah Ta'ala sudah tahu dia akan berdoa pada waktu sekian-sekian, dan Allah Ta'ala tahu yang dia berdoa tu tentang apa, dan Allah Ta'ala memberi takdir daripada azali lagi berdasarkan kepada doa yang dia buat. Jadi hadis Nabi SAW nak beritahu dekat sini, saya bagi 2 penjelasan kat sini. Yang pertama sekali, kita kena faham yang dimaksudkan dengan tidaklah ada perkara yang boleh mengubah takdir melainkan doa. Yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW di sini ialah Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa urusan dalam takdir kita ini ataupun ketetapan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kita kena datangkan usaha dalam 2 bentuk. Usaha dalam bentuk tindakan, usaha dalam bentuk doa. Maknanya Nabi nak bagi tahu pada kita semua, dalam setiap tindak tanduk jangan tinggal doa. Itu dia punya tindakan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan, ia ada hubung kait dengan doa kita. Maksudnya kita kata, kenapa orang tu berjaya? Dia berjaya dengan usaha dia dan juga dengan asbab doa dia juga. Kenapa ada seorang itu berjaya? Dengan asbab doa. Ada kejayaan yang Allah Ta'ala beri dengan asbab doa. Jadi nak bagi tahu hadis tu nak cerita bukan Allah Ta'ala mengubah satu bentuk ketetapan. Okey, itu dari sudut satu raya yang kita kena faham. Itu untuk encourage ataupun untuk menggalakkan kita ni untuk kita berdoa dalam menjalankan takdir. Supaya takdir itu berjalan, dan sebahagian daripada perjalanan takdir itu adalah dengan doa. Makna dia, kenapa Allah Ta'ala beri dia begini, Allah Ta'ala takdirkan dia begini, sebab dia berdoa begitu. Kena faham konsep itu. Okey. Yang kedua, ada setengah ulama' dia hurai dengan istilah takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang ni dia agak payah sikit nak faham, tapi kita bagi mudah faham je lah. Takdir mubram ini ialah takdir yang memang diberi ketetapan oleh Allah Ta'ala yang kita dah tak boleh nak ubah. Contoh dia apa? Contoh dia ialah kematian yang asal, yang ujung, betul-betul kematian, ataupun rupa bentuk kita, bangsa kita, yang tu memang tak boleh nak ubah lah. Kan, tentang makanlah banyak mana sekalipun nasi kandar takkan jadi mamak kita. Macam tu lah Melayu lah juga. Kita makanlah banyak-banyak mi samyang ke, takkan jadi Korea kita, Melayu gitu je lah. Dia takkan boleh ubah ketetapan tu, ketetapan mubram yang kita panggil takdir mubram. Ada satu takdir namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini ialah takdir yang Allah Ta'ala jadikan, dia itu takdir yang berkaitan. Mu'allaq ni ialah yang terkait kan, ataupun muqayyad, yang berkait.
takdir muallaq ini ataupun takdir muqayyad ini, Allah Ta'ala memberikan ketetapan takdir itu disebabkan ada beberapa perkara yang dia buat. Sebagai contoh, pada asalnya sepatutnya, katakanlah sepatutnya dalam kita panggil dari sudut hukum alamnya, dia ini akan kita ambil satu contoh lah kan. Dari sudut hukum alamnya, dia ini sakit teruk kalau jatuh. Dari sudut saintifiknya. Tapi asbab doa, Allah Ta'ala jadikan takdir dia sakit tu tak seperti mana tabiat biasa. Asbab doa, maka takdir yang ditetapkan kepada dia itu adalah berdasarkan kepada apa yang dia buat. Tetapi bukanlah Allah Ta'ala mengubah takdir di situ. Allah Ta'ala sudah tetapkan daripada asal lagi. Maksud dia, doa itu adalah sebahagian daripada ketetapan yang hasil daripada doa tersebut adalah ketetapan yang sudah mutlak daripada Allah Ta'ala. Kau faham kutara tu kan? Jadi tu kita panggil takdir muqayyad. Ada setengah lagi ulama kata bahawa takdir muqayyad ini adalah takdir yang diberitahu kepada malaikat. Sebab dalam urusan takdir, contoh takdir berkaitan dengan kematian, takdir kematian, ada orang yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, standby, ambil nyawa dia, umur 40 tahun. Kemudian sampai umur 40 tahun, sedangkan Allah Ta'ala dah tahu dah, dia ni akan mati 60 tahun usia dia. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat, dia ni ikut kepada hukum, dia ni mati 40 tahun. Kemudian malaikat pun pergi, kemudian malaikat pun bagi tahu kat Allah, ya Allah, dia buat satu amalan. Amalan dia ialah dia sambungkan silaturahim. Habis tu nak buat macam mana? Allah Ta'ala kata, okey, aku sambung dia punya usia lagi 10 tahun. Contoh kan. Kemudian malaikat pun pergi lagi. Kemudian malaikat kata, dia ni buat lagi amalan yang menyambung usianya. Allah Ta'ala kata, aku sambung lagi usianya lagi 10 tahun contoh. Itu kita panggil takdir muqayyad, yang kita panggil yang diketahui oleh malaikat. So itulah dia punya isu dia. Jadi konsep doa tadi bukanlah kita mengubah ketetapan yang kita panggil ketetapan asal Allah Ta'ala, tidak. Cuma nak bagi tahu bahawa dari sudut kebiasaannya, mungkin ketetapan kebiasaannya ialah begini, tetapi dengan asbab doa Allah Ta'ala jadikan ketetapan bagi dia berbeza disebabkan asbab doa dia. Jadi sebab itu hadis ini memberi fokus yang lebih penting adalah kita jangan tinggal doa. Kan, doa keluar rumah, doa balik rumah. Doa keluar rumah mudahnya kadang-kadang kita lupa kan. Doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kesan kita baca doa tadi? Kesan tadi Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah akan diberi 4 perkara. Hudita wa kufita wa uqita wa tanaha 'ani syaitan. Akan diberi hidayah kepada kamu, akan diberikan kecukupan kepada kamu. Apa yang kamu hajat nak keluar, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan. Allah Ta'ala akan selamatkan perjalanan kamu. Uqita wa tanaha 'ani syaitan. Mungkin pada asal dia, dengan keadaan orang, katakanlah orang dalam keadaan jiran-jiran semua dah terkena virus, na'udzubillah kan. Tapi asbab dia doa, bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, Allah Ta'ala halang virus masuk pada dia. Contoh kan, itu kita panggil bukan mengubah takdir dia. Nabi sebut mengubah takdir, tapi takdir itu maknanya takdir itu ialah kebiasaan. Kena konteks dalam konteks ayat. Jadi itulah yang boleh respon. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.